Okay, kita dah live, kita pun dah record. Alright. So, terima kasih kepada tuan-tuan yang join kita punya sesi Bangkit Berniaga 2022 pada hari ini. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa lah, Puan Fiza Alias. But before that, sebelum kita mulakan kita punya program, kita start kita punya program ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya kita punya program ni berjalan lancar. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so sebelum tu saya nak check pada yang join kita punya sesi ni, you all boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear, and then kalau you all ada prospek ke kawan-kawan ke yang nak tahu tentang SKV, boleh ajak dia orang join kita punya program lah kan. So sesi ni santai-santai je, just nak berkongsi pengalaman. Sebab apa? Dekat luar sana ramai lagi yang tak tahu pasal SKV kan. SKV tu apa, jual produk apa, macam mana nak jadi usahawan SKV, macam mana nak berjaya kan. So kita bawa setiap minggu leader-leader lah dalam yang dah join SKV, macam mana dia orang jana pendapatan. Alright. So jelas, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Fiza Alias untuk berkongsi lah dia punya pengalaman. Okey, silakan Puan Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dengar tak suara saya? Harapnya boleh clear. Cuba komen sikit, dengar tak? The surrounding cuaca okey? Okey, dengar ya. Okey, Cik Yusof dengar. Siapa lagi? Okay, Puan Shirley dengan semua dengar ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Wahi kerana menjemput saya pada malam ni. Alhamdulillah. Saya panjatkan kesyukuran juga diberikan peluang kepada kita semua untuk berkongsi ilmu lah ya. Saya boleh katakan berkongsi peluang, berkongsi ilmu dengan apa yang kita dapat kongsi, kesempatan juga masa you all dapat masuk untuk dengarkan apa ni orang kata perkongsian kita lah ya. So terima kasih pada yang join malam ni. So alhamdulillah, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Siti Nur Hafizah binti Alias, berumur 42 tahun. Saya berasal daripada Selangor, Shah Alam Selangor, memang anak jati Shah Alam. Alhamdulillah. So apa nak bagi tahu ya, kita ada, saya nervous pula ni, ya Allah. Allahu Akbar. Saya dah lama dah tak ada berzoom-zoom ni sebenarnya. Itulah nervous sikit malam ni. So far excited pun ada juga kan. Sebab apa orang kata, selalunya kalau ada peluang untuk Zoom ni, selalunya kalau kita dapat join yang group top leader tu, memang dapat yang full energy lah bagi Fiza. Tapi orang kata bila sendiri pula yang bercakap, selalunya itu mendengar lah. Tapi kalau kita yang bercakap ni, itulah dia. Nervous pula. So harapnya you are clear. Pada orang yang mungkin ada yang tak dengar ataupun yang tak faham apa yang Fiza sampaikan, boleh juga on mic, boleh bertanya juga. Okay. So sedikit pengalaman bisnes daripada Fiza sendiri. So alhamdulillah, masa permulaan lepas graduate dulu, Fiza adalah bekerja dengan sektor awam selama 3 tahun. Tapi masa tu kita yalah fresh graduate kan, tak kena pada jiwa lah, pada Fiza lah. So 3 tahun tu rasa dah cukup lama sebab decision untuk keluar dan juga melangkah sendiri. Jadi dalam masa yang sama saya cari peluang lah. Cumanya pada masa tu sebab Fiza ni anak yang bongsu.
Jadi bila anak yang bongsu ni, arwah bapa memang tak bagi keluar. Dapat peluang kerja jauh-jauh pun dapat orang kata peluang yang lebih baik, tapi jauh sikit daripada Selangor ni dah tak bagi. So jadi chances untuk keluar tu memang payah sikit lah. So kena ada depan mata kedua orang tua lah. Jadinya masa tu kita dah dapat apa orang kata kita dah ada kenapa tiba-tiba off? Tak usik pun. So okay, clear So bila arwah bapa dah cakap macam tu, jadi saya pun dah rasa macam alamak, kita dah rasa frust lah, kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak spend dengan apa yang kita rasa. So jadi, dengar ke? Dengar So jadi saya pun cari peluang, jadi kita pun lepas daripada bekerja kerajaan. So bila dah dapat orang kata saya just further study, tapi tak boleh juga sebabnya harapan orang tua tu kita nak jadi seorang pendidik. Tapi bila dipaksa dengan tanpa kerelaan, ni orang kata dia tak boleh pergi jauh. So saya pun just habiskan juga belajar, masuk kita sambung bidang sarjana lepas daripada kerja tu, and then balik keluar. Dan saya pun tak boleh nak orang kata nak pergi ke sektor kerajaan yang macam yang diharapkan orang tua. Jadi saya pilih juga untuk berniaga. Sebab jiwa ni ada rasa macam jiwa nak duit lebih sebenarnya. Kita ada perasaan orang kata nak banyak kehendak, banyak impian. Jadi saya memilih bisnes pertama yang sampai alhamdulillah sampai sekarang. Okay, lepas tu jadinya saya menjalankan perniagaan di depan rumah. Which mean tak kisah apa-apa, so arwah bapa merelakan. So jadinya dalam banyak-banyak saya study apa semua, so saya pilih untuk menjalankan perniagaan kedai makan. So pada permulaannya alhamdulillah kedai makan tu sampai hari ini masih berjalan. So jadi dalam masa saya apa ni orang kata? Berlakunya orang kata satu peralihan lah, iaitu masa PKP lah kan. So alhamdulillah masa tu dah 15 tahun perjalanan bisnes kedai makan saya tu. Jadi bila Allah izinkan PKP ni, COVID melanda, di situlah saya mula cari peluang lain. So bila saya cari peluang lain, saya dipertemukan dengan, saya cuba cari peluang-peluang bisnes. Saya belajar banyak jugalah yang saya timba ilmu secara online lah masa tu, nak cari bidang Shopee, bidang bisnes online ni, jual-jual produk. So saya kata saya tak kena dengan jiwa saya juga masa tu tau. Tapi dalam masa yang sama kita nak cari pendapatan lebih, sebab masa keadaan PKP tu saya punya bisnes ni mostly kita boleh katakan still buka 2 bulan pertama je kedai makan tak boleh buka, sebab masa tu saya tak ada saya tak ada Grab, saya tak ada Food Panda. Jadi dalam masa yang sama kita mengharapkan yang regular sahaja. So memang sangat-sangat sedih lah ketika 2 bulan pertama tu. So bila masuk tu saya cuba kita try lah apply semua benda, tapi dalam masa tu kan kita kan banyak kekangan juga yang kita pun tak boleh nak maintain dengan sustain dengan apa orang kata, dengan kita punya pendapatan yang sama selama 15 tahun punya journey tu. So saya buat pilihan, saya kata dengan suami, saya kata you jaga kedai dan saya nak keluar sekejap. Saya kata bagi saya masa macam mana nak cari peluang untuk buat bisnes lain. Saya kata macam itulah. So suami izinkan. Jadi itulah antara macam mana mula-mula saya menceburkan diri kepada online ni. So dari segitu bila dah bila dah dapat saya belajar sikit-sikit online, saya masuklah kelas Azizan, saya masuk kelas free lah, masa tu kelas free Funnel Evo, saya banyak lah, a few mentor yang saya tengok dalam online ni kan.
So jadi saya ingatkan angan-angan nak keluarkan produk sendiri. Konon-kononnya lah. Saya ada perasaan macam tu. Masa tu saya berniaga, saya ada satu specialize yang memang ada perasaan, ada jual produk makanan Negeri Sembilan. Dan masa tu saya ingat lagi, bila boleh saya cerita sikit dia benda ni ya, Cik Wahyu ya. Saya boleh saya ada angan-angan untuk keluarkan produk ni berasaskan produk makanan Negeri Sembilan. Masa tu ibaratnya macam produk salai lah masa tu yang memang saya rasa demand sangat-sangat best. So bila saya dah saya ingat lagi masa Puan Encik Azizan Osman dia buat kelas free masa selepas dia COVID. Bulan 1 saya ingat saya masa tu. Saya join kelas tu. So bila dah saya join benda tu, sebab saya dah ada orang kata sikit, saya adalah dah ambil research apa semua dah pasal saya nak keluarkan produk. One time bila saya dah keluarkan dengan apa orang kata dengan dia punya, saya boleh katakan kelas tu yang membuka mata saya, kenapa aku kena buat produk sedangkan ramai ejen, ramai stokis yang boleh buat duit dan boleh jadi jutawan dalam bisnes. Dekat situlah baru saya nampak. Sebab saya ni jenisnya, kita dah live dengan apa orang kata, saya dah hidup dengan kehidupan saya ni 15 tahun dengan hidup yang sendiri, faham tak? Dia hidup yang kita apa ni? Saya nak katakan dalam kita punya kepompong je. Saya tak bergaul, saya tak hidup, saya tak nampak orang luar, saya tak ambil endah pun lifestyle orang luar. So saya memang ada dalam hidup keselesaan diri saya dan keluarga saya. So bila saya join Azizan punya kelas masa Januari last year, itulah satu titik tolak saya, macam mana saya nampak rupanya banyak lagi peluang dan juga banyak lagi orang kata bisnes yang boleh saya explore. Jadi dekat situlah mungkin Allah izinkan untuk saya belajar dan dari situlah saya join satu bisnes yang saya nampak masa tu nak boleh dikatakan banyak company yang saya tengok, saya dah apply a few, saya nampak lah dalam daripada kelas Azizan Osman tu kan banyak leader-leader hebat. Jadi masa tu saya stop jugalah orang kata. Saya stop juga, saya study, saya tanya, saya baca, saya cuba stop dia orang punya stokis, dia punya agent. So pilihlah, kononnya nak cari yang the best lah orang kata. Okay. So dalam masa yang sama, saya cubalah brand A ni, saya call, tak balas, tak layan. Mungkin memang top leader sangat agaknya. Okay, tak layan kita. Okay, tak apa, saya kata, pangkah, tak jadi. Saya kata. So saya try lagi. Saya pergi pula yang B ni. Saya WhatsApp, saya tanya, dia layan. Tapi dalam masa yang sama, saya stop. Oh rupanya, dia punya sebab saya ni bukan apa. Kalau orang nak tahu, saya ni suka makan. Jadi bila kita punya nature 15 tahun dengan produk makanan, saya tak boleh lari dengan produk makanan ni tau. Jadi masalah saya kat situ. So bila saya nak pergi ke arah ke bidang lain, saya rasa tak nak lah, malas lah nak fikir benda tu. Jadi saya cari yang benda saya selesa. Jadi bila saya tengok dengan produk B ni tadi, alamak, dia punya outlet ni ada 2 tempat je kat Malaysia, kat Semenanjung. Macam nak expand satu Malaysia? Macam mana dia nak bagi deliver produk ni, kita nak jadikan satu pendapatan yang memang maksimum? Jadi, tak boleh ni saya kata. Ni pun saya kan reject juga saya kata. Nombor 3, ada 4 lah company yang saya memang saya apply pun tak okey. So saya discuss dengan suami. Saya kata, macam mana bang? Saya kata, kita nak ambil business company yang besar ke? Dan memang betul-betul establish, company yang memang betul-betul orang nampak famous, tapi ejen ramai. Kita nak cari yang ini ke? Ataupun kita nak cari yang macam mana? Kita nak cari company yang kecil ke? Tapi ejen tak ramai. So kita boleh jadi master stokis cepat ni. Masa tu saya berfikiran macam tu. So jadi kita pun discuss. So nampak pro and kontra lah. Challenging bila company besar, ejen ramai,
So kita punya kompetitor ramai. Tapi kalau kita ambil company kecil, founder pun boleh kenal kita boleh dekat dengan founder, saya fikir macam tu. Jadi first solution saya, pemilihan saya masa tu saya buat satu produk makanan, saya pilih dengan dia tu founder dia adalah kawan saya juga. Dia pun adalah dia salah seorang juga student daripada Azizan, yang mana tak silap saya dia di dalam masa tak silap saya sekarang ni masih lagi dalam grup Azizan, tapi bukan Titan lah, bawah sikit Sofia ke tak silap saya lah. So dia masih company baru 2 tahun. So bila saya join dengan dia, alhamdulillah pendapatan tu ada selama 7 bulan saya dengan company CA ni. So saya buat jualan makanan juga, makanan kering. So alhamdulillah saya buat dengan itulah first time saya business online. Itu adalah first business online saya. So pengalaman saya baru 7 bulan. Okay, first daripada bulan 2 tahun lepas. Jadi bila saya buat, alhamdulillah saya dah pergi kepada circle lah. Kita pergi kat family, kita dah perkenalkan dengan kawan-kawan, sahabat handai, jiran. So saya dah mula dengan Facebook sikit-sikit macam tu. So saya dah buat live sikit-sikit untuk perkenalkan produk. Tetapi bila saya buat 4 bulan, alhamdulillah sebab saya ni memang jenis suka duit. Jadi memang saya orang kata saya memang asingkan pendapatan tu solid. Jadi alhamdulillah 4 bulan saya buat bersama produk sahabat saya ni. Pendapatan bersih saya selama 4 bulan tu sebanyak 14,000. Tak pandailah ni tak pandai saya kata. Tapi alhamdulillah lah, itu pencapaian yang saya rasa sangat tinggi pada diri saya sendiri sebab saya tak pernah buat. Sebab kita hanya dalam live circle kita je. So jadi bila saya pun seronok. Tapi dalam masa yang sama ada masalah. So bila ada masalah inilah yang kita rasa macam mana kita tak boleh nak pergi. Saya kata marketing dia ni problem sikit. Sebab produk bagus, kita nampak boleh pergi jauh. Tapi bila marketing tak ada, HQ tak provide marketing, ini satu masalah bagi kita sebagai agent. Itu yang memang clear lah, very clear bila saya dah habis 4 bulan dan habis circle yang saya rasa kita dah habis buat pemasaran sebagai agent lah. Daripada saya boleh buat 1 bulan 1 kotak, masuk 2 minggu boleh pergi 2 kotak. So banyaklah daripada sampai ke 1 kotak tu dia ada 30 botol sehingga boleh pergi ke 50 kotak sebulan. Macam itulah. Jadi bila masalah utama pula saya dah lalui selama 4 bulan tu, saya nampak dia boleh orang kata clear You're clear saya cerita ni. Ke saya bebel panjang ni? Boleh follow Dengar tak? Dengar ya? Okay, so bila saya lalui 4 bulan bersama produk produk sebelum ni, so saya belum yang saya tak nampak dia boleh pergi jauh tu sebab dari segi marketing ni orang tak kenal produk ni. Jadi saya ambil inisiatif sendiri untuk belajar macam mana nak buat marketing pula. Walaupun HQ tak provide, tetapi saya kata sebab saya yang nak. Bila saya yang nak buat bisnes ni, so saya kata tak apa, saya invest sikit, saya laburkan sedikit modal, saya cuba cari invest macam mana saya nak belajar dalam bab marketing. Itulah titik permulaan dia, macam mana saya boleh terjebak untuk berkenalan dengan SKV. Okay, itulah permulaan dia. So journey saya macam itulah untuk daripada awal tahun lepas. So bermula tu start dalam lebih kurang bulan 6 macam tu, saya ambil kelas marketing online dan saya belajarlah. Saya belajar macam mana nak buat marketing dan boleh buat sale. Tapi bila orang kata bukanlah bad impact, tapi kesan daripada apa yang saya buat dan produk yang saya ada ketika tu menyebabkan sales saya tu adalah break even sahaja. So kita pun kajilah kenapa boleh break even, kenapa cukup-cukup makan, dia untung tu ratus-ratus je.
dah tolak kita punya marketing, cost marketing semua. So dia punya untung tu tidak mendatangkan kepuasan lah bagi saya. So masa tu saya diperkenalkan dengan saya punya upline sendirilah, Encik Coach Syamim. Dia pun leader dalam SKV juga. So dia pun advise saya. So dia advise saya, why not Fiza? You try satu produk yang boleh make you you punya income. So saya kata, apa dia? SKB, dia cakap. Memang saya tak pernah dengar. Saya kata, sebab saya ni jenisnya buat satu benda tu satu tu je. Selorong aja. Saya punya kelemahan kat situ lah. Jadi itu sebab mungkin 15 tahun saya di bidang makanan, saya tak adalah pergi ke bidang benda lain, nak explore benda lain. So jadi bila dia cakap SKB, saya kata bolehlah. Saya kata macam tu je. Bolehlah sebab saya rasa saya nak please saya punya coach. Saya macam itulah. So saya join, bila upline saya bagi tahu, saya join, saya sign up RM65.40. Jadi just nak please saya punya coach. Saya tak buat apa-apa. Saya tak ada buat apa-apa tau. Jadi dalam masa yang sama, saya still buat. Dia kata nak, so okay, kalau kata nak buat sales untuk SKV, kita buat, saya setting. Kita cari macam mana nak buat market. Masa tu saya diajar macam mana nak buat FB ads. Okay, sales di Facebook ads. Okay, marketing. Jadi sikit sebanyak saya kata okay, tapi saya ni mengingkari coach saya sebab saya tak boost pun benda tu. Tapi saya buat sales saya punya produk makanan saya. Saya buat produk sambal saya tu. So jadi macam mana? Saya kata saya tak start lagi, saya kata. Dia pun kata dia pun tak boleh nak paksa saya lah kan. So saya ambil masa juga hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu just untuk sign up dan please sahaja. Tapi saya tak ada buat apa-apa. Dan saya kata bila saya buat, benda yang sama juga berlaku daripada yang 2 minggu pertama saya buat produk yang pertama tu. Jadi saya kata, kenapalah saya ni degil sangat? Saya kata, cubalah dengar sikit kan, dalam hati ni lah, bercakap sendirilah. Cakap ni, kenapalah aku ni tak dengar cakap saya punya coach ni, saya kata. Why not lah kau try? Tapi saya ni ada satu masalah tau. Saya ada satu masalah yang mana saya ni sangat-sangat skeptikal pasal produk kesihatan. Bila dia cakap dengan saya, produk ni adalah produk kesihatan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya kata, saya ni dah lah jenis tak suka makan produk apa-apa, saya kata. Saya ni jenis orang yang pantang jumpa je. Tapi kalau bab suplemen ni, saya tak nak makan pun. Just kalau kata, adalah orang kata, just please, Herbalife ni bagus. Kena makan ni, bagus ni, kau boleh slim ni. Okey lah, okey. Aku jadi member, beli, just please kawan, 300 melayang macam tu je. Makan sekali 2 kali, tak sedap kat tekak, dah taruh tepi. Itulah saya. So, bila dia kata SKB produk kesihatan, alamak, macam mana aku nak jual ni? Saya cakap macam tu. Saya kata, aku tak boleh ni. Aku tak boleh. Saya dah buat first dah. Mindset saya dah kata tak boleh lah ketika tu. So itu yang jadi penyebab sampai 3 minggu tak ada buat apa-apa. Tapi apa yang nak jadikan cerita, bila saya lalui benda ni lama kan, Puan Shirley kan. 11 bulan lah bersama SKV sekarang, saya nampak pattern anak-anak tim saya pun lebih kurang macam saya. Dia ambil masa berfikir dulu. Allahu Akbar. Sabar je lah kan. Jadinya itulah antaranya yang saya rasa macam mana saya boleh terjebak mula-mula dengan SKV. Jadi bila saya dah clearkan balik mindset saya, why not saya cuba, why not saya belajar, and then first thing yang saya buat adalah saya tanya coach saya, macam mana saya nak mula? Saya tanya dia lah. Lepas tu dia kata dengan saya, cuba telefon Puan Shirley. Saya ingat lagi. Kenapa? Saya kata. Saya kan jadi bawah Encik Syamim, saya kata. Tak apa, saya pun baru juga, dia kata.
Apa-apa tanya Puan Shirley. Aduh, saya kata. Itulah pengalaman saya bermula dengan SKV. Okay, so dari segitulah titik tolak yang mana saya rasa once bila saya niat nak, saya cubalah hadirkan diri saya ni, mengikhlaskan diri satu. Okay, mengikhlaskan diri ni paling penting bagi saya. So saya memang nak buat dan saya rasa ikhlaskan diri saya nak belajar dan alhamdulillah saya cuba belajar daripada permulaan tu macam mana saya boleh terjebak dengan SKV ni. Okay, so alhamdulillah saya bermula hujung bulan 7. Hujung bulan 7 saya buat. So pencapaian saya masa seminggu hujung bulan 7 tu alhamdulillah saya boleh buat sale pertama saya sebanyak 3,900. Seminggu last hujung bulan 7. Alhamdulillah. So dan pendapatan pertama saya dengan SKV, bonus SKV saya adalah sebanyak RM900. Alhamdulillah. So jadi bila alhamdulillah sangat-sangat. So saya belajar sebab saya ni jenis yang memang katak di bawah tempurung. Jadi bila saya dikatak bawah tempurung ni tadi ni, saya nak bangkit tu bukan main ya, bukan main. Cabaran saya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Saya kena twist diri saya 365 darjah. So jadi apa yang saya buat, saya rasa saya pun tak terfikir apa yang saya mampu. So jadi bila bila katakanlah, jadi bila apa orang kata, saya nak convert diri saya ni, saya nak belajar, saya pun cuba sebab saya nampak bila benda yang paling penting sekali yang saya nampak dalam apa sahajalah, saya pun di bidang makanan sendiri pun, saya perlu ada mentor. Ini yang saya pegang lah dari dulu. Apa-apa hal saya buat, saya perlu ada mentor. Sebab saya tak ada mentor, saya akan cloud. Memang apa saja saya buat, saya akan jadi separuh jalan. Ini yang saya nampak lah. So, kita nak pergi sejauh mana tu, kita pun tak boleh nak expect, kita tak boleh nak jangka, tapi dalam masa yang sama, kita ada orang kata tahap-tahap yang kita perlulah capai dan tahap-tahap yang kita perlu belajar. So, sikit sebanyak saya relakan diri saya belajar dan belajar. So jadi bila saya dapat first thing, saya dapat produk, ketika saya join tu, saya tak dapat defense macam sekarang. Saya first join tu, saya dapat 1 botol zero. 1 botol zero untuk sign up member ketika tu, bulan 7. Saya ingat lagi. So apa saya buat bulan tu? So saya banyak tengok video orang dan saya memang cuba pada masakan dulu. Sebab bila saya buat minum, saya try sekali dua. So saya tak boleh pergi dengan bau dia. Sebab saya ni kan skeptikal, saya tak bagi tahu tadi. Saya tak boleh dengan produk kesihatan. So saya cuba buat, sebab saya tak nak benda tu membazir. Jadi saya cuba masukkan zero tu kepada makanan. So masak sambal ke, masak apa ni, everything lah yang memerlukan gula. So saya habiskan botol pertama saya zero tu kepada masakan. So jadi orang reti, bukanlah kata reti memasak ya, bukanlah pandai memasak, tapi kita dah biasa dengan nature memasak ni, jadi kita pun tukarlah. So jadi itulah permulaan. So second time saya second apa ni produk, saya ambil defense sebab saya jadikan anak saya sebagai testimoni. So sebab anak saya yang pertama ni dia ada masalah lelah yang sangat teruk. Dia ada lelah. So setiap bulan memang daripada umur dia 3 tahun memang kena ambil ubat dan hampir setiap bulan akan kena nap. Ini benda wajib lah. Benda wajib yang dia akan buat dan saya akan spend lah duit ke situ. Jadi bila berlakunya pandemik COVID, start bulan saya kenali start daripada bulan 3 tahun lepas, bila tahun sebelum tu COVID, memang tak boleh nap, memang masalah batuk, sesama asma dia ni memang berlarutan dan setiap bulan memang masalah ni tak akan selesai. Sehingga saya jumpa defense. Bila saya jumpa defense dan saya jadikan anak saya sebagai testimoni, alhamdulillah. Daripada start tahun lepas bulan 8
dia amalkan defense sehingga hari ini alhamdulillah dia tak ada ambil nap. Itu yang memang saya betul-betul yakin dengan produk SKV. Produk defense itulah especially. Jadi itu memang jadi testimoni family saya lah yang menyebabkan bila berlaku dengan anak saya, abang saya nombor 1 sign up agent SKV. Nombor 2, anak buah saya 2 orang agent SKV. Nombor 3, pengguna sahaja. Nombor 4 pun pengguna sahaja. So alhamdulillah seluruh keluarga saya menggunakan produk SKV dengan tegar lah. Sehingga kan mak saya sendiri umur 82 tahun pun menggunakan defense, ambil defense ni bila second dose vaksin, third dose vaksin memang tidak ada apa-apa komplikasi. Alhamdulillah. Even demam pun tak ada. Itu yang memang very impressed lah dengan result luar biasa lah yang berlaku dengan family saya. So jadi itulah yang saya lalui lah. Jadi bila saya menjalankan bisnes ni, so jadi jualan saya tu meningkat sikit demi sikit. So bila saya nampak peluang tu sangat-sangat bagus, bila saya tengok wow, seminggu saya boleh dapat sale 3,900. So pada bulan kedua, bulan 8 tu saya cuba track kenapa diorang ni boleh sale tinggi ni. Sebab saya tengok ramai leader-leader yang boleh buat sale. Dan hasil dia tu saya nampak grup sale pun sangat-sangat banyak bagi saya lah. Sebab even kalau kita kata saya buat bisnes yang offline sendiri, bisnes makanan, nak dapatkan orang kata 1,000 sehari tu berpeluh ketiak ya. Berpeluh tau nak dapatkan. Tapi SKV tak perlu keluar rumah. Itu yang saya kata wah, kita study lah. So saya study, saya nampak rekrutmen sangat-sangat menarik. Bila rekrutmen sangat-sangat menarik, saya cuba study dan pun saya ajar, kita study dekat the pattern business model dekat SKV lah. So rekrutmen sangat-sangat penting. Kita boleh buat seorang-seorang dan kita boleh buat sale yang tinggi. Tapi kita nak capai tu berapa lama? Kita kena bagi duration time. Tapi kalau kita buat secara group, secara berjemaah, kita buat secara rekrutmen, itu pun kita boleh juga nak capai berapa banyak target atas berapa yang kita nak. So jadi ikut plan lah, masing-masing punya plan. Macam mana, nak cepat ke, nak lambat ke. So saya ada buat, saya punya kira apa perkara yang orang kata, cara yang saya buat adalah saya cuba set berapa ramai saya nak recruit sebulan. So saya target lah minimum saya nak 10 orang. Saya kata 10 orang ni paling sikit lah saya kata. Kalau saya tak dapat, saya dapat 6 orang, 4 lagi tu saya akan negatif lah, negatif 14 lah pada bulan depan macam tu. So itu adalah strategi saya lah. Macam mana saya buat untuk saya daripada saya bulan kedua sehingga sekarang, itulah strategi yang saya buat untuk rekrutmen ni kena non-stop. Sebab sangat-sangat penting untuk kita dalam SKB, macam mana kita nak capai kita punya target, macam mana kita nak capai bonus yang tinggi, rekrutmen sangat-sangat penting. Okay? So, alhamdulillah saya nampak peningkatan bonus, peningkatan group sales tu tadi, saya nampak secara mendadak naik sikit demi sikit, dan kalau sale tu turun pun ada berlaku beberapa sebab lah, macam itulah. So jadi jualan saya nak share sikit lah, just untuk jadi sumber inspirasi korang sendiri, okay, dekat sini. So jualan tertinggi saya dalam tempoh 11 bulan saya dengan SKV sebanyak 184,000 sebulan. Alhamdulillah, dan capai ke level Diamond Advisor. Dan masa tu bulan tersebut pada bulan 3 tahun ni, Fiza dapat bonus sebanyak RM24,706. Alhamdulillah. Itu adalah pencapaian saya yang tertinggi lah. Dan jualan saya selama 5 bulan sahaja pada tahun ini adalah sebanyak 451,000. Alhamdulillah. So saya target tahun ni insya-Allah doakan saya untuk saya capai 1 juta pertama. Doakanlah saya untuk tahun 2022. So saya harapkan you all juga macam tu. Dan apa yang saya nampak bila saya belajar, sebab bohong saya kata semuanya indah belaka. Okay?
Bohong saya kata. Ada cabaran, ada dugaan. Tapi dalam banyak yang cabaran pertama yang saya lalui ni adalah 6 bulan pertama tu, sebab saya ni jenis orang yang memang badan saya cabi ya. Kalau orang jumpa depan saya, oh ini Fiza, macam itulah kan. Peluk puas lah orang kata. Tapi hati ni kecil. Hati saya ni kecil je sebenarnya. So bila berlaku ujian sikit tu kan, saya ni dah goyang dah. Saya ni dah Allahu Akbar, saya kata dah tak boleh ke aku ni, macam itulah. Tapi semangat tu kuat sebab semangat saya tu, kehendak saya tu sangat tinggi. Apa yang saya nak ni, aduh kenapa orang lain boleh dapat saya tak boleh dapat. Itu yang jadi mungkin faktor kenapa saya masih berada di SKV. Okay. So benda yang saya nampak 6 bulan pertama banyak cabaran, tapi kita cuba realize kita sebagai manusia biasa ni, kita tepis, kita cuba kita kaji balik kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. So apa perkara betul yang saya buat, saya tulis sikit. Apa yang saya buat tak betul, saya tulis sikit. Saya kata, sebab kalau kata selama 11 bulan ni dah banyak jugalah buku saya buat nota dengan SKV ni, dah kalah macam budak SPM rasanya. So banyak yang saya pelajari lah, sebab ilmu ni banyak sangat. Kita nak korek ni, so kita kena list down lah sikit-sikit apa benda yang kita nak ikut atas diri kita, bukan orang lain. Sebab 6 bulan pertama tu saya lebih fokus kepada, saya nampak orang atas dan saya nampak saya dan orang bawah. Bila orang atas saya tengok melonjak, saya rasa saya tak boleh terima kenyataan. Kenapa dia boleh tu, aku stres, aku tak boleh buat ni. Macam tu saya. Tapi bila saya nampak orang bawah pun dalam mood yang sama, sebab saya nampak energi tu sampai juga ke orang bawah. Dia tak synchronize dengan saya. Kehendak tu tak sampai. Jadi saya goyang 6 bulan pertama. Saya cakap betul. Tapi bila saya belajar daripada apa yang saya silap, apa yang saya nampak saya tak, apa orang kata, kekurangan pada diri saya cuba study balik dan saya nampak apa yang aku buat, apa kelebihan kita. Sebab Allah tu mau bagi apa juga orang kata, apa saya katakan, kelebihan yang ada pada seorang tu kita pun sendiri tak perasan. So jadi saya belajar sikit-sikit, so saya boleh nampak lah apa pula yang betul saya buat ni. So saya kata apa yang betul saya buat ni nak capaikan sales saya yang paling tinggi ni, saya non-stop recruit rupanya. Saya kata, saya non-stop recruit rupanya. Okey, saya nampak. So benda ni saya akan bawa sehingga hari ni. Walaupun susah macam mana pun nak cari recruitment, nak offer kepada orang yang berpotensi. Tapi secara non-stop jugalah saya cerita peluang dengan orang. Sebab saya tidak nampakkan duit tu menjadi punca faktor utama. Sebab saya nak nampakkan peluang tu dulu yang faktor utama. That's why saya non-stop sehingga sekarang. Dan peluang dan benda betul lagi yang saya nampak bila saya melalui 6 bulan tu tadi untuk sampai ke fasa 6 bulan kedua ni, saya cuba touch semua ejen dekat bawah ni secara one to one. Itu yang saya nampak lah. So pada yang saya touch one to one dan ejen di bawah juga mengizinkan dia orang ni untuk belajar, InsyaAllah, diorang ni memang stay dengan kita sampai ke hari ini. Itu yang saya nampak. Memang akan bonding tu akan datang, trust tu akan datang. So kita lebih mudah lah, kita lebih orang kata lebih nampak mudah untuk macam mana kita nak bagi input dengan kita punya agent. Itu yang saya nampak lah. So kita dah fokus, kita boleh buat fokus dengan apa yang kita nak diorang capai. Dan kita boleh macam mana kita nak bantu diorang untuk diorang juga capai apa yang kita nak capai. Okay, so itu yang saya nampak lah daripada apa yang perkara betul yang saya buat. Jadi dalam masa yang sama juga untuk kita dah menimba sikit demi sikit. So okay ke saya cakap ke korang berapa lama ya Cik Wahi saya perlu berada? Boleh ada masa lagi Apa, continue je, 3 jam pun apa. So harapnya you all tak boring ya dengan apa yang Fiza cerita ni. Ke Fiza shock sendiri, minta maaf banyak-banyak. Okay. Tengok soalan tu dekat chat tu, ada soalan tu. Itulah tu. Nampak tak? Nampak. Izzah tanya, rekrut orang yang kenal ke?
So far saya kebanyakan lah, mostly saya 90% rekod orang yang tak kenal. That's why saya, sebab saya kata tadi kan, mula-mula saya belajar FB Ads. Jadi saya, orang kata saya tak dapat orang yang betul-betul direct, apa yang kata orang yang saya kenal lah. Saya dapat melalui iklan dan juga sebab saya ni pun, sebab saya kata saya masih belajar. Saya pun orang kata ini adalah bisnes kedua saya dengan secara online. Jadi personal branding saya memang tak pernah buat sebelum ni. Saya tak ada buat. Jadi saya hanya belajar untuk buat marketing berbayar lah masa permulaan sehingga sekarang pun. Tapi kita mulalah cuba tukar, upgrade sikit demi sikit lah. Tapi pada permulaan memang saya recruit pada orang yang tak kenal dulu. That's why saya kata tadi, bila apa yang saya buat, saya cuba touch lah seorang demi seorang ejen di bawah saya, yang mana pertama yang mungkin dia banyak tanya, yang dia banyak bagi feedback, lepas tu bila kita soal dia dia reply apa semua, so orang-orang ni lah yang saya select dulu. Saya ada alhamdulillah, so saya nampaklah peluang. So orang kata kita touch seorang-seorang dengan apa yang kelebihan saya adalah, sebab saya tak pandai lagi untuk orang kata, sekarang saya dah cuba untuk cakap mungkin ramai sikit, tapi pada permulaan saya banyak touch seorang-seorang. Itu cara saya lah. So daripada yang sama, apa yang daripada 6 bulan kedua pula saya upgrade, yang benda betul saya buat adalah saya cuba buat dari segi touch tadi tu, saya cuba touch database saya. Sebab bila saya buat iklan dengan iklan di Facebook kan, saya banyak database. Lebih kurang dalam 3,000 lebih saya punya database. So saya secara non-stop setiap bulan memang saya ada touch dengan semua database saya. At least 2 minggu sekali. Memang saya buat. Itu memang benda betul yang saya kena buat setiap bulan. Jadi itu masa 6 bulan pertama saya buat 2 minggu sekali. Tapi bila dah lebih daripada bulan ke-10 ni, memang saya cuba touch setiap minggu. Saya buat seminggu sekali kepada database saya. Dan database ni bukanlah dari segi orang kata kita perlu menjual semata-mata, tidak. Okey, kita perlu mengenali, sebab daripada database ni tadi sebenarnya kita boleh datangkan trust kepada kita punya database. Kita nak kena ada engagement dengan database. Itu yang saya buat. Jadi dekat situ kita boleh, minggu ni kita tanya khabar, kita say hi dengan kita punya database, apa khabar, sihat ke puan, macam tu lah. Saya buat ayat sikit. So kita nak tengok berapa ramai yang reply kat situ. Minggu kedua saya buatlah, saya minta feedback. Macam mana puan dah makan defense, boleh cerita dengan saya apa macam mana feedback puan menggunakan produk SKV, macam itulah saya hantar, minta feedback seminggu sekali. Yang untuk 10 bulan ke 11 bulan ni, 2 bulan yang kebelakangan ni saya buat setiap minggu. So minggu ketiga tu saya cuba mungkin saya bagi tahu ada promosi terbaru SKV, kalau berminat nanti boleh DM, macam itulah. So saya cuba engage dengan saya punya database. Dan yang best yang saya nampak benda ni yang boleh continue adalah saya bagi yang keempat apa tadi? Saya cuba hargai lah. Saya cuba hargai saya punya team yang mana saya buat challenge sikit sebanyak membantu membakar energi saya punya team sendiri. Itu tengoklah pada challenge mingguan ataupun challenge bulanan. Saya open sebab saya rasa saya open kalau challenge weekly ni, saya open kepada anak cucu dan cicit. Even saya punya team ada beberapa orang yang memang dia dah buka team sendiri. So saya open juga saya punya challenge tu untuk cucu cicit juga untuk berkongsi rezeki dengan diorang. So sedikit sebanyak team saya pun aktif dan juga yang direct dengan saya pun aktif. Itu yang saya buat lah, benda betul yang saya buat. Jadi saya rasa melalui reward macam tu kita dapat touch juga semua ejen. Lepas tu kita boleh hargai dengan team kita. Saya nak support team saya juga. Jadi orang enjoy untuk buat bisnes jugalah. Fiza FB Ad masih buat ke? Masih, saya buat. Cumanya untuk sekarang ni Fiza tak fokus sangat kepada produk. Kalau daripada ads lah,
saya lebih kepada recruitment. Saya lebih kepada recruitment sebab recruitment ni dia adalah investment kita jangka masa panjang. Itu yang saya nampak. Tapi kalau pada produk, saya lebih kepada WhatsApp status, kepada sekarang ni saya cuba buat Wasanda Pro, saya cuba buat Wasanda Pro, dan juga saya cuba buat dari segi touch up database setiap bulan lah. Setiap minggu tadi yang saya kata kan, saya buat upsell kepada database kita lah. So itu yang saya buat sekarang lah. Okay. So far okay Okay, sama. So seterusnya kelebihan SKV pada saya bila saya dah cebur bidang dalam bisnes SKV ni tadi, so saya nampak sangat-sangat best berbanding dengan bisnes lama. Bisnes lama saya tu saya kena ready stock, kena keluarkan modal untuk kita keluarkan stok at least masa tu tak silap saya sebulan saya kena adakan stok 8,000 lebih sebulan. Untuk keluarkan produk sambal ni. So kat situlah kita dah keluar modal, kita dah kena packing barang. Kalau tengok dekat rumah saya ni, kat bilik saya ni ada bubble wrap satu gulung besar ni. Saya nak buat apa saya tak tahu. Sebab masa tu kena beli, kena buat sendiri kan. Orang nak satu botol kena pack, kena post, kena print easy parcel. So banyak benda kita kena buat. Tapi bila saya join SKV, alhamdulillah ya Allah, Allah lorongkan kita lebih mudah. Benda ni yang kita buat sebelum ni dah tak perlu buat, tak perlu pegang stok, tak perlu post produk, tak perlu packing produk. Alhamdulillah. Ni yang paling best sekali saya nampak. Sangat-sangat best. So yang kedua, bisnes ni saya rasa saya boleh buat kat mana-mana. Itu yang saya paling suka. Sebab bila saya dah orang kata bila saya bisnes di nature bisnes saya adalah makanan, kedai makan. 15 tahun saya di kedai makan, saya kat situlah. Saya di cashier lah. Kalau kata customer kalau kata tukang masak tak ada, sayalah tukang masak backup. So duduklah 6 jam dekat dalam dapur. Okey. Tapi bila saya join SKV bestnya, saya tak perlu duduk kat mana-mana, saya boleh duduk kat tepi pantai, saya boleh closing orang. Itu yang saya pernah buat paling best lah. Saya pernah weekend sebab saya ni jenis tak suka sangat expose business personal dengan public. That's why lah kesilapan saya. Itu kesilapan saya lah, you all jangan repeat, okay? So saya ni jenis tak pernah buat personal branding. So saya memang barulah orang kata tahun ni baru sikit-sikit lah. Baru ini pun kata bilalah aku nak buat kan. Sekejap buat, kejap stop. Kejap buat, kejap stop. Jadi personal branding tu saya tak buat lagi. Sikit-sikit je lah saya baru selamat pagi macam tu lah dekat FB. Kan baru 1-2 posting lah sehari macam tu. Kadang-kadang selang 2-3 hari baru buat posting lagi. Itu saya masih lagi lah banyak benda saya kena belajar. Tapi alhamdulillah kita boleh buat kat mana-mana. Even orang kata sambil masak pun boleh dengar kita punya morning booster. Sambil buat sarapan pun boleh dengar morning booster. Siapa pernah dengar kelas? Itu benda saya buat. Okay. So sambil orang kata kita melepak dengan kawan pun kita boleh buka. So jadi itu antara faktor kedua lah kenapa saya suka boleh buat kat mana-mana. Dan bila kalau kata even saya balik kampung sendiri pun kita boleh buat juga. Even orang kata tak ada masalah lah ya. Kita boleh buat dekat mana-mana je bisnes SKV. So itu adalah yang kedua. So yang ketiga yang saya rasa yang paling best sekali bila buat SKV ni, saya nampak sebab saya ni memang dalam bidang bisnes. Bila bisnes walaupun bisnes nature yang tak sama, contohnya lah kalau kata saya buat bisnes makanan, belum tentu anak saya ada 3 orang nak mewarisi bisnes kedai makan saya. Sebab bisnes ni adalah bisnes yang sangat susah sebenarnya. Kena ambil tahu banyak ilmu. Walaupun nampak macam biasa, smooth, jadi saya ambil masa belajar masakan pun 2 tahun, 2-3 tahun saya baru nak jadi pakar dalam masakan. Tapi bila benda yang kita rasa macam SKV ni, yang saya nampak dia boleh diwariskan tu, itu salah satu faktor yang saya kata, wah ini pun peluang yang sangat-sangat best lah. Sangat-sangat cerah, sangat-sangat bagus. Yang mana mungkin
kita tak tahu bisnes ni, cabaran bisnes makin susah sebenarnya, yang kita tak nampak, cabaran yang akan datang semakin sengit. Tapi bila ada satu platform yang boleh, di mana Nexus ni tadi, dia boleh tengah lapar ya, oh Cik Suhaidi tak belum makan lagi ke? Kita pun belum makan lagi Cik Suhaidi. Tak apa, kita sikit lagi, saya nak kacau So orang kata kita boleh wariskanlah bisnes kita. So saya cuba untuk clear target dekat mana kalau kata 10 bulan saya, 10 tahun saya bersama SKB, mungkin tahun ke-11 saya boleh pas kepada anak saya. So dalam masa yang sama saya dah tunjuk dah, oh bang, ini dia, okay, ni Puan Shirley tau, ini orang dia. Saya kata saya dah mark dah, ini orangnya. Macam itulah. Saya dah kenal kan, dah siap-siap dah. Anak saya 11 tahun. Dia dah nampak dah, oh ini Defend Bu. Ini Defend Junior. Dia dah tahu dah. Apa bang bagusnya untuk iKid ni? Dia dah tahu dah sikit-sikit. Saya dah hajar dah sikit-sikit sekarang ni. So train slow-slow. Benda yang boleh diwarisi kan. So jadi kita train siap-siap. Okay? Kita tak tahu apa yang akan berlaku next. Kan? Jadi itu antara kelebihan yang saya nampak lah dengan SKB. So jadi yang saya nampak teruskan, yang boleh lagi saya orang kata menjadi faktor utama jugalah kenapa saya nampak saya boleh sustain. Saya cuba apa orang kata dalam SKB ni, dia satu faktor juga kenapa saya boleh sampai saya kata dengan suami lah, bang, tahun ni kita last lah buka bisnes kedai makan. Saya kata, sudah-sudahlah ni, saya kata. 18 tahun dah ni. Tahun ni adalah tahun ke-18 saya dengan bisnes nature saya. So saya kata, mungkin inilah masanya bang. Saya kata, mungkin inilah masanya. Kita slow down kan bisnes kita sikit. Saya kata, kalau dulu boleh 24 jam, lepas tu kita dah ada mungkin dah 20 jam bisnes sekarang. Sekarang punya bisnes adalah 20 jam. Okay, perniagaan saya daripada pukul 5 pagi, staff saya dah datang, dah masuk start bekerja, sehingga 1 pagi. So live saya kat situ 20 jam tau. So bila saya kata bila saya dah buat dengan SKB, dah menjalankan bisnes dengan SKB, saya nampak sangat peluang tu sangat bagus, sangat potensi untuk pergi lebih jauh. Saya kata cuba kita fikirkan untuk tahun depan pula macam mana, untuk 5 tahun lagi macam mana. Sebab saya pernah merancang, saya kata saya pernah bagi masa sehingga 45 tahun saya nak retired dalam bidang makanan. Saya pernah niat macam itulah masa saya umur 40 dulu. So sekarang 42. So saya ada masa lagi duration 3 tahun. So saya pernah ada duration macam tu. 45 saya nak freedom of time. Saya kata saya dah tak nak buat dah bisnes kedai makan ni. Saya kata penat, saya kata. So Allah izinkan saya berjumpa dengan SKB di kala umur 41. So awal 42 ni kita dah merancang dengan suami untuk buat, kita slow down kan lah. InsyaAllah doakan saya juga untuk saya manage balik saya punya bisnes. Mungkin saya akan buat satu sesi sahaja. So kita nak all out satu sesi, dan malam mungkin kita buat SKB full time malam. Macam itulah. So kita cuba untuk rearrange semula. Jadi saya nampak kat situ yang bestnya kelebihan ni, SKB ni kita boleh capai freedom of time lah. Itu yang saya nak dalam SKB. Kan? Saya semua orang nak freedom of time ni, bukan saya saja. Jadi itu yang saya, antara 4 faktor lah saya rasa saya nak capai insya-Allah dalam masa, orang kata apa kelebihan pada SKB ni, saya nak juga achieve pada diri saya. Okay? So yang sesuai jadi ejen ni yang saya nampak orang yang macam mana yang sesuai buat bisnes SKB ni adalah of course umur 18 tahun ke atas lah yang boleh join bisnes SKB kan. Tapi yang saya nampak adalah orang yang memang betul-betul committed dan sangat-sangat bersedia untuk menjadi seorang usahawan. Itu yang paling penting. Jadi bila ada mindset yang betul, dia sangat bersedia. Jadi apa sahaja cabaran, apa sahaja halangan, apa sahaja proses yang dilalui itu, dia akan terima dengan tenang. Dia tidak nampak. Itu sebab saya nampak pada diri saya lah, saya tak nampak pada orang lain lah.
Tapi apa sahaja yang orang yang sesuai, itulah yang saya nampak. Yang mana kita kena siapkan kita punya orang yang macam mana ya saya nak kata. Kalau contohlah saya bagi contoh. Macam mana yang sesuai ni adalah orang yang CA ni lah, kata CA ni ya. Dia ni suka orang yang jenis banyak bertanya dengan kita berkenaan produk, berkenaan marketing. Orang yang macam ni lah yang kita sesuai jadikan ejen SKV. Dan kita nampak potensi ni dekat dia dan kita bantu dia macam mana dia nak capai dia punya target. Orang macam ni. Dan ada juga orang yang jenis dia nampak peluang tetapi dia tak tahu cara. Orang macam ni pun kita bantu juga. Boleh jadi ejen SKV yang mana saya rasa kalau kita nampak potensi tapi apa ni orang kata? Macam mana saya cakap tadi? Macam mana kita nak bagi tahu ya? Saya nak elaborate ni yang saya nak apa orang kata? Kita bantu dia solve dia punya kita bagi solution dekat dia. Kita macam mana dia nak capai dia punya target lah macam tu. Jadi orang-orang yang sesuai ni kita kena develop, kita kena bantu, kita mungkin dia pernah ada pengalaman yang orang kata, ada juga pengalaman yang lampau yang dia rasa dia dah block diri dia satu. Jadi boleh menyebabkan dia tak nampak pada peluang yang lebih baik pun ada juga. So kita kena clearkan lah orang-orang yang jenis macam ni. Sedangkan kita tahu wah sebenarnya puan boleh buat join untuk jadi usahawan SKV ni macam mana. So kita boleh cerita. Kita boleh tahu, kita boleh ceritakan kebaikan, kelemahan, kelebihan apa yang ada dengan SKV. So itu antara orang yang sesuai lah macam ni kita nak bagi tahu. Okay, kita nak ajak dia macam mana nak jadi ejen SKV. Okay, so pada pandangan saya, apa saya punya target lah, sasaran saya pada tahun 2022 ni adalah pertama sekali saya nak capaikan target saya yang pertama, iaitu ini saya pernah buat lah, macam mana nak saya apa ni, orang yang nak nekat nak bisnes. Betul Kak Suli. Macam mana apa ni, tindakan laju. Okay, doakan dapat close 34 lead. InsyaAllah, doakan. Amin. So kita kena bantulah untuk orang yang nak berbisnes ni, all out. Pada orang yang nak lebih mudah saya rasa, walaupun dia tak tahu, walaupun dia tidak ada pengalaman, lebih mudah berbanding orang yang serba tahu bagi saya lah. Sebab itu kadang-kadang apa kata, lain bisnes, lain nature dia, lain situasi dia. So bagi saya, walaupun saya ada pengalaman mungkin di bisnes A dulu, tapi bila saya di bisnes SKV, saya anggap saya pun masih baru dan memang secara non-stop kena belajar dan kena upgrade dirilah. Okay? Macam mana kita nak follow up lead saya ni ya? Tadi Cik Suhaidi dengar tak Fiza ada cerita macam mana yang Fiza share tadi? Dia dengar tak? Yang Fiza bagi tahu, Fiza kalau macam saya sendiri, saya follow up dari segi saya touch database saya yang untuk bulan ni setiap minggu. Saya touch setiap minggu. Tapi Cik Suhaidi, saya bukanlah kepada sales semata-mata. Saya follow up setiap minggu tu. Mungkin minggu pertama saya nak bagi tahu, saya tanya khabar, sihat ke tuan, apa khabar tuan, moga tuan dalam keadaan macam ni. So kita bagi dia wish lah. So kadang-kadang saya sesuaikan dengan apa orang kata, situasi lah. Contoh katalah hari tu hari Jumaat, salam Jumaat, kita bagi tahu moga tuan dalam keadaan sihat apa semualah. So jadi kita bagi dia selamat dulu, apa khabar dulu, kita touch macam tu. Jadi orang akan ada engagement. Kalau dia balas dengan kita reply lah, macam mana tuan, kalau kita panjangkan lah, kita cuba borak tu panjang sikit dengan kita punya lead tu tadi. Kita touch dia secara personal. Tapi kalau tak ada, nanti minggu depan saya buatlah lagi. Katalah minggu depan saya buatlah. Saya minta feedback kalau yang dah makan. Kalau yang belum makan, saya tanya tak berminat lagi, bukan berminat tak nak cuba ke
nak cuba produk SKV yang terbaru, kena bagi tahu macam tu. Jadi kalau dia pun tak membalas, minggu depan saya balas, saya hantar lagi. Saya buat macam tu. Saya bagi tahulah ada promosi terbaru, ada promosi yang HKV tawarkan bulan ni. Kalau puan berminat, boleh DM saya. Macam tu lah. Saya akan buat saya akan buat macam tu lah Cik Suhaidi apa ni? Banyak orang nak produk bila perlu dan tak sabar. Tapi kalau diajak bersungguh-sungguh pun macam berminat. Tapi nak betul-betul melakukan bisnes macam tak jadi je. Betul. Ini kita kena faham proses lah. Kita kena faham proses Puan Raizah. Okay? Kita kena faham proses yang mana macam-macam orang yang kita akan jumpa, sama ada membeli ataupun nak join agent. Okay? Tapi nak join tak join ni kita kena ada trust lah. Macam tu saya bagi tahu. Kita kena ada nak bagi tahu macam mana? Banyak. Kita lagi satu macam contoh lah, kata tadi banyak orang nak produk bila perlu dan tak sabar kan. Ini benda-benda ni biasa. Sebab bagi saya, kita kena clear dekat orang tu yang bisnes ni memang HQ yang post. Kita kena clear kan. Macam mana kita nak layan customer tu tadi. Itu satu. Lepas tu kalau nak ajak bisnes ni pun, kita kena fahamkan dia cara bisnes SKV lah. Macam mana. Kalau orang tu bagi saya simple je. Kita dah terangkan dengan terbaik kan, tapi dia banyak songel lah, orang kata banyak masalah lah yang dia argue sangat. Dan bagi saya positif benda tu, mungkin ini bukan orang yang sesuai dengan tim aku. Saya simple je. Saya jenis macam tu. Saya lebih positif lah. Tapi kalau orang tu bila kita cerita dia nak fahami, dia okey je, dia tak ada masalah. Ada juga yang nak diskaun, dapat untung 10%, sebab tu ada yang nak jadi ejen. Beli markas ni saya tak nak jual. Betul. Ini betul juga. Ada orang dia nak diskaun. Ada orang dia nak makan sendiri saja. Ini biasa, ini normal. Tak ada masalah. Semua orang melaluinya saya rasa. Tapi yang bagusnya kita kena clear lah. Kat mana kalau ejen ni apa peranan dan tanggungjawab yang kita kena nak join agent ni hanya nak dapatkan diskaun, saya hanya daftarkan dia untuk jadi ahli sahaja. Saya daftarkan dia jadi ahli dan dia akan dapat harga ahli. Sebab kena clear dengan kita kena clear dengan customer kita tu, kalau harga bukan ahli berapa. Kalau kata defense lah, harga bukan ahli 66. Tapi kalau you join jadi ahli, you akan dapat RM60. So kena clear kat situ awal-awal. Jadi orang takkan argue kita nak dapat diskaun ke apa. Itu je. Jadi betul Puan Syedi, tak trust lagi. Kena strong lagi personal branding. Itulah kita kena tunjuklah kat mana kita punya kekuatan kita lah dekat situ. Jadi kalau daripada awal kita dah clearkan dah ahli berapa, harga bukan ahli berapa, takkan ada isu. Dan takkan ada perbezaan. Orang akan petikaikan, dia boleh jual harga 200, kenapa awak tak boleh jual? Sebab you kena join ahli dengan saya, baru saya bagi harga ahli. Saya straight to the point. Sebab nanti yang akan pening diri kita juga nanti. Kalau nanti dah join, kalau kata dia jadi agent tapi nak makan sendiri, so nanti suruh kita beli juga. So no point lah untuk dia jadi agent. Lebih baik dia jadi ahli sahaja. Itu pendapat saya lah. Okay, so sasaran saya tadi, kalau planning saya untuk tahun 2022 ni tadi, saya insyaAllah saya nak capai 1 juta pertama pada tahun ini insyaAllah. Dan of course saya nak maintain diamond lah, itu saya punya sasaran lah. Saya pernah capai diamond pada bulan 3 tahun ni, bulan Mac pada tahun ni. So alhamdulillah, tapi kita tak dapat nak sustain orang kata that level setiap bulan lah. So kita bergantung kepada kita punya group sale kan. Jadi itu adalah salah satu saya punya target lah. Macam mana saya nak dapat maintain every month diamond dan juga nak capai income 5 angka setiap bulan. Itu adalah sasaran saya lah. Okay. So dari segi planning pula, macam mana saya nak capai saya punya target ni tadi.
Of course saya kena buat juga saya punya betul Puan Shirley. Tak nak join, tak nak business, join ahli sahaja. Still dapat harga ahli. Okay. Bila biasanya kalau pada apa yang Fiza lalui, Fiza akan offer ahli juga. Ahli dulu. Saya akan offer ahli dulu dan bila dia dah start repeat that barang, that product, dia dah start repeat setiap bulan atau 2 bulan sekali, so kita dah nampak dah dia dah akan jadi klien kita kan. Jadi once bila dia dah jadi klien, baru saya offer dia untuk join agent. Sebab tu kita kena ada engagement dengan kita punya customer. Baru orang akan datang trust dan dekat situlah baru lebih mudah macam mana orang nak jadi agent di bawah kita. Itu yang saya buat pendekatan lah. Kalau kita terus menjurus kepada agent terus bagi tahu dapat 10% apa semua, memanglah semua orang nak, tapi dia orang tak bersedia untuk jadi agent. So no point juga. Jadi nanti sleeping partner je, tak ada dapat apa pun. Kan, tak ada contribution dalam team kita. So nanti kita yang sakit mata kan. So biar kita cari orang yang ready lah. Kita cari orang yang ready untuk become kita punya agent. Okay. So untuk capai saya punya target tadi tu, apa yang saya perlu buat, saya kena dalam masa yang sama saya kena maintain saya punya recruitment minimum 10 orang sebulan dan juga boleh dapat lebih, saya kena capai lebih lah. Itu saya punya target. Tapi dalam masa yang sama, saya kena pilih 16 orang. Saya kena daripada saya punya totally sekarang 98 orang ejen yang dah berdaftar di bawah saya. So dalam tempoh dalam 98 orang ni, at least sebulan saya kena fokus 15-16 orang satu bulan untuk saya bantu mereka untuk capai diorang juga punya target, diorang punya macam mana diorang nak capai diorang punya target lah. So saya cuba belajar macam mana nak bantu tim, bantu agent untuk tolong diorang ke dasar macam mana diorang nak secara one on one saya buat benda ni. Saya cuba untuk dekati, selami, fahami diorang. Ya, orang kata sebab kita nak dapat, walaupun kita bukan saja nak trust kepada customer, tapi kita kena bagi trust juga kepada agent. Kena jadi best friend kita juga. Baru kita boleh sedikit demi sedikit, at least lah bulan ni saya target 16 orang, bulan depan saya target lagi 16 orang dan insyaAllah saya akan cuba all out untuk capaikan target dia orang juga. Macam tu. Baru kita pun groom secara orang kata basic kita tu kuat lah. Kita punya akar tu kuat. Okay, so itu yang saya kata macam mana saya nak capai untuk 1 juta pertama saya itulah. Okay, dan juga macam mana saya nak, apa orang kata, kena start dengan personal branding. Sebab saya nampak cabaran masuk bulan ke-8, bulan 9 ni, cabaran untuk marketing online di Facebook, mungkin saya nampak sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat ramai yang buat. Jadi saya nampak saya perlu upgrade diri saya untuk buat personal branding juga. Macam itulah. So kita kena step forward, kita kena upgrade, belajar sikit demi sikit lah. So kita kena cari follower, kena tambah kita punya rakan. So kita kena track kita punya branding macam mana kita nak buat. Kat situ sikit sebanyak membantu juga macam mana saya nak capai saya punya sasaran tadilah. Okay, so last but not least, saya nampak ialah sedikit perjalanan saya lah bersama SKV. Jadi kata advice saya kepada semua yang mungkin nak berjaya bersama SKV, apa yang saya nampak sepanjang perjalanan saya ini adalah bulan ke-11 saya bersama SKV, kita kena betulkan kita punya persiapan diri dulu. Ini yang paling penting lah yang saya nampak. Kita perlu ada persiapan diri dari segi mental dan fizikal. Ini yang saya nampak. Dan yang paling orang kata titik permulaan lah yang kita kena nampak pada orang yang mana-mana rasa goyang sekarang. Mungkin cabaran bisnes kita pada bulan ni adalah sangat-sangat challenging. Kita kena reset balik, kita kena retarget balik, kita kena betulkan diri kita balik dari segi fizikal, dari segi mental. Macam mana kita nak reset kita punya mindset semula. Apakah kita punya big why kita nak buat kerana apa, kita nak kena buat macam saya, kalau saya kata dengan
tim saya yang baru join lah. Macam tim saya baru join hari ni, so saya dah bagi diorang date untuk one-to-one coaching. So saya kata dekat dalam tu, please buat you punya big why. Please buat big why jangka masa pendek, buat big why jangka masa panjang. Pendek tu setahun, panjang ni buatlah 5 tahun. Saya minta itu dulu. Sebab daripada proses yang saya tak buat, saya lalui sekarang ni, dua benda ni sangat-sangat penting. Please buat dekat cupboard ke, buat benda ni besar lah at least. Buatlah tampal belakang pintu bilik tidur tu, at least saya dan suami nampak benda tu. Hari-hari tengok, hari-hari, sebab benda ni kita sendiri yang nak proof kan, kepuasan diri sendiri. Achievement tu akan datang bila ada pencapaian yang akan berlaku lah. Tapi big why ni bukan siapa-siapa yang tahu kan. Jadi benda ni kena buat dulu, persiapkan diri dulu. Tak salah untuk berangan, tak salah untuk berimpian. Benda ni kena siapkan dulu. Dan bila kita dah ada kita punya persiapan diri ni tadi, baru kita nampak hala tuju kita dekat bisnes. Macam saya 6 bulan pertama saya suka-suka. Saya cakap betul. Saya seronok-seronok. Bila buat jadi. Jadi seronok lah. Tapi bila kita buat jadi dan kita pula memang cuba belajar kat mana jadi, kat mana benda betul yang kita buat, dan kita berada dalam circle yang bagus, memang kita nampak rugi pada orang yang tak buat. Itu yang saya nampak. Jadi kita cuba clearkan dekat mana kita nak buat. So saya orang kata retarget balik, replanning balik apa benda yang saya nak buat, hala tuju apa yang saya nak buat, itu saya akan bagi tahu. InsyaAllah hujung tahun ni mungkin saya akan kurangkan saya punya business nature saya akan lebih, bukanlah lebih, maksudnya saya kena buat 50-50. Alhamdulillah walaupun PKP ni dah habis, dah orang kata dah back to endemic, dua bisnes saya masih berada di tangan. Maksudnya bisnes yang hakiki pun ada, dengan bisnes yang SKB pun ada. Cuma kita kena remanage balik macam mana kita nak buat. So kita kena start balik dengan hala tuju kita yang betul. Kita nak buat serius ke, kita nak buat santai-santai ke, kita kena clear kat situ. Baru best. Barulah plus dengan ilmu. Baru bila kita plus dengan ilmu, apa kita nak buat. Lepas tu plus pula kita mula-mula kita dah pilih mentor yang bagus. Barulah senang macam mana kita nak belajar ilmu produk. Barulah senang nak belajar fahami sistem. Lagi mudahlah macam mana kita nak faham marketing. Benda tu insyaAllah dia akan pergi satu demi satu dengan baik insyaAllah. So dan juga orang kata kena jelaslah dalam proses nak belajar sambil kita nak cari pendapatan, nak apa orang kata, nak membahagiakan keluarga. Dalam masa yang sama memang ada dugaan, tapi dalam dugaan tu kita fahamilah ini adalah satu proses macam mana kita nak berjaya. Sebab ini adalah satu mindset orang bisnes, mindset seorang usahawan yang mana kalau tidak di lambung ombak, macam mana nak dapat apa? Kan? Kita kena macam mana, apa kata? Nak peribahasa pula tapi tak ingat. Macam mana tu? Allah Allah. Kalau nak berumah di tepi pantai. Tu. Macam mana tadi? Macam ni? Allahu Akbar. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Macam itulah kan. Macam mana nak dapat sagunya kalau kita tak perah. Macam itulah, macam-macam dia punya perumpamaan tu. So kita kena jelaslah dengan proses yang ada dalam bisnes. Ibarat kalau kita kata banyak perumpamaan kita boleh bagi. Contohlah kata saya sendiri pun, umur saya sampai umur 20-an saya tak reti nak berenang. Ibarat gitulah kan. Umur 20, 22, 23 saya tak berhenti nak swimming pun. Tapi sebab ada kehendak dan kemahuan yang tinggi tu, belajar. Umur 20-an baru belajar. Awak rasa? Ada orang dia tak nak kan? Tapi sebab saya nak, umur 23, 24 belajar swimming sendiri. Akhirnya 40 boleh kuat lentang ya. Macam itulah kan. Jadi atas kemahuan, tapi kena lalui proses itulah. Okay. So kata alah bisa tegal biasa, tapi kena buatlah, jangan tak buat.
Akan buat, nampak tak betul, adjust lah. Benda tu bagus ke tak bagus, adjust lah. Sebab benda ni bisnes kita. Dah kata pun dekat SKV, siapa buat dia dapat kan. Jadi kalau tak buat, janganlah fikir, oh aku tak boleh lah nak buat bisnes ni. Kan? Cepat dah condemn diri sendiri. Padahal tak buat pun tak seiring pun dengan apa yang kita buat. Jadi kena realize lah benda ni. Okay? So saya rasa saya punya sharing tu mungkin dah sampai penghujung juga. Jadi banyak yang kita rasa dalam SKV sangat-sangat best sebab dia punya circle, mentor sangat bagus, kelas pun banyak, okay? Orang kata sistem support lah, sistem support marketing sangat-sangat banyak dan korang kena ambil peluang sebab saya rasa saya tak nampak pada bisnes lain sebab saya pun memang kurang berpengalaman dalam sistem bisnes nak kata bisnes apa ya, bisnes online. SKB bukan multi level marketing kan. Jadi dia ada satu bisnes yang memang dia punya sistem tersendiri. Jadi saya rasa SKB is the best yang saya nampak sangat-sangat rugi pada orang yang tak nak grab peluang. So jadi saya harap you all pun sama. Dan jangan lupa siapa yang kat sini yang tak join convention this week, siapa yang join? Ada tak yang join di convention minggu ni? Saya harap you all pergi, sangat-sangat penting bagi saya untuk kita join convention sebab bagi saya SKV dah sediakan satu apa orang kata wadah yang sangat-sangat bagus yang kita mesti wajib grab. Kalau pada orang yang lemau kena datang, pada orang yang cukup energi kena tambah energi sebab ia satu lonjakan yang sangat-sangat luar biasa yang kita kena buat, yang kita kena apa kata involve, okay? So pada saya kalau pada yang kita semua berada dalam mentor yang sama, so kita kenalah rujuk pada mentor kita. Kita ada Puan Shirley, ada Tuan Wahi kat sini. So kita kena grab diorang ni sangat-sangat orang kata close supaya diorang dah berjaya, kita pun boleh follow that orang kata kejayaan tu juga. Cuma cepat dan lambat itu bukan usaha, bukan ketentuan kita. Janji kita buat dan buat dan buat. Okay. So mungkin itu sahaja Cik Wahi. Terbaik Fiza. Sekian saya. Fiza ni kalau dah bagi mic ni tak dia tak boleh nak lepas. Oh, itulah tu. Allahu Akbar. Cakap menggigil tapi macam nak cakap. Macam itulah. Bagus. Saya actually banyak soalan ni, ada 10 tapi kalau saya tanya ni kejap lagi tengah malam pun habis kan. Betul. So saya rasa untuk program hari ni kita setakat itu saja. Dan insyaAllah lah minggu depan kita akan ada lagi, jemput lagi kita punya team untuk buat sharing. Terima kasih banyak-banyak Fiza. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap atas perkongsian saya. Segala kelemahan itu atas diri saya sendiri dan segala kelebihan itu atas kuasa Allah SWT. Kalau jumpa saya di luar, say hi. Saya tak nampak ni muka-muka yang lain. Kita boleh berkongsi semua apa orang kata peluang dan ruang insya-Allah. Okey. Alright. Itu saja. So, terima kasih. kita habiskan program kita ni dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. SKV care for you. Terima kasih. I love you guys. Gambar, kejap ambil gambar. Oh, ambil gambar. Jangan saya ambil gambar. Ambil gambar Semua dah buka kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, baik. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.